Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita nak sambung pembentangan soalan 2016. Sebelum tu saya nak perkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Nur Batrisya binti Jaafar, Adriana binti Musa, Nurdini Atira binti Hamizam, Nur Syuhada binti Abdul Rashid, Prasyantini anak perempuan Dasha Manan, Nur Atira binti Muhammad Syahabuddin, Nur Sabrina binti Muhammad Muzamil, dan saya Nur Farahim binti Faidan. Okey, seterusnya. Okey, ini senarai ahli para pembentang lah yang saya sebut tadi. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lihat bahagian A, iaitu bahagian ini mengandungi 4 soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Markah keseluruhan bahagian ini ada 15 markah. Okey, kita tengok soalan pertama. Soalan pertama, nyatakan 4 usaha yang boleh dilaksanakan bagi memudahkan penyelidikan dan pembangunan PNP dalam kalangan rakyat di negara ini. Okey, kalau soalan pertama ni, soalan ni ada kata tugas nyatakan. Kalau nyatakan, kita kena bagi fakta aje. Dan soalan ni mengandungi 4 markah. Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Usaha yang boleh dilaksanakan ni, kita boleh menaik taraf pusat penyelidikan, menganjurkan lawatan sambil belajar, menganjurkan pertandingan reka cipta atau inovasi, dan yang keempat, memperbanyakkan bilangan pelajar dalam aliran sains dan teknologi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh gambar usaha yang dilakukan untuk meningkatkan lagi pembangunan dan penyelidikan di negara kita. Yang pertama tu pertandingan reka cipta dan inovasi. Yang kedua tu selalunya kita akan buat lawatan sambil belajar. Dan yang ketiga, menambahkan pelajar dalam bidang sains, terutamanya di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang kedua ni ada 2 kata tugas. Yang pertama, kita baca dulu. Kemukakan 2 prinsip rukun negara dan jelaskan bagaimana rakyat Malaysia dapat merealisasikan prinsip tersebut. Okey, kalau soalan ni dia minta 2 tugas lah. Yang pertama, kemukakan. Kemukakan ni kita berdua tu jelaskan bagaimana rakyat Malaysia tu dapat merealisasikan prinsip tersebut, prinsip rukun negara tu. Okay, yang pertama kita kena bagi jawapan prinsip rukun negara. Lepas tu kita jelaskan bagaimana prinsip tu boleh merealisasikan, macam rakyat Malaysia tu dapat amalkan prinsip tu. Yang pertama tu, kepercayaan kepada Tuhan. Macam mana kita nak amalkan dengan melalui pengamalan agama masing-masing dalam pembentukan kepribadian yang kukuh. Okay, yang kedua, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ni yang menjadi sumber rujukan kepada semua perkara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Okey, hak sosio-ekonomi rakyat Malaysia. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan yang ketiga, dia ada bagi petikan kat situ. Cabaran pertama yang digariskan dalam wawasan 2020 adalah mewujudkan sebuah negara yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama, iaitu sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya secara adil dan didukung oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. Okey, soalan ni dia berdasarkan petikan di atas. Okey, dia punya soalan, uraikan 2 strategi yang boleh dilaksanakan untuk menghadapi cabaran pertama dalam wawasan 2020 di atas.
Okey, soalan ni kata tugas dia huraikan. Dia minta 2 strategi untuk menghadapi cabaran pertama dalam wawasan 2020 di atas. Okey. Untuk soalan ni kita bagi fakta dan huraian. Dua fakta, dua huraian. Okey, untuk jawapan yang pertama, kita bagi mengadakan program kemasyarakatan. Huraian dia, kita boleh cakap menjalankan aktiviti yang melibatkan penyertaan anggota masyarakat yang meningkatkan kerjasama dan semangat kejiranan. Okey, yang kedua, kita mempelbagaikan komposisi kaum dalam sektor pekerjaan. Okey, huraian dia, pekerjaan yang adil dan sama rata diberi kepada semua kaum untuk mengelakkan pengkhususan kerja mengikut kaum. Soalan ni ada 4 markah. Okey, seterusnya. Okey, soalan 4 ni, soalan dia nyatakan 3 tujuan dasar penswastaan diperkenalkan. Kalau nyatakan, kita bagi fakta sahaja. Okey, kalau soalan nyatakan ni, kalau dia minta 3, kita kena bagi 3 je sebenarnya. Kalau yang lebih, contoh kita bagi 4 kan, pemeriksa dia akan baca 3 yang pertama sahaja. Yang keempat tu dia tak mengambil kira lah jawapan yang keempat tu. Okey, jawapan yang pertama, tujuan dasar penswastaan diperkenalkan adalah untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan. Yang kedua, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan negara. Ketiga, mengalihkan sumber secara cekap. Okey, untuk jawapan lain kita boleh cakap mempercepatkan pencapaian matlamat dasar ekonomi baru.